Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan mesti sengoti kata Tuhan itu kekal, tidak binasa dan tidak mati sekali-kali. Masuk lagi dalam perbahasan yang seterusnya, iaitu perbahasan sifat qidam. Apabila sudah tahu sabit bahawasanya ada Tuhan, kemudian Tuhan itu pula ada Tuhan tu pula tanpa ada pencipta, maka sabitlah sifat qidam. Kemudian adanya Allah juga tidak ada akhir. Hari ini kita sentuh bab ataupun sifat yang ketiga daripada sifat 20 yang bernama sifat baqa ataupun terjemahannya kekal. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mesti sungoti, yakni sungguh. Bila kata sungoti, bila kata sungguh, maknanya apa? Makna sifat baqa, sifat kekal ini ialah sifat yang jenis sungguh. Sifat hak jenis faham sahaja. Diri dia tak ada pun, hanya faham sahaja. Tu. Dah faham balik mana? Kita kata semalam dah, kullu sifatin madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Setiap sifat yang madlul, kefahaman sifat tadi tu kita faham balik tidak perkara yang layak bagi perkara yang tidak layak bagi Allah Taala. Perkara yang tidak layak ialah baru. Maka kita nafi, iaitu tidak baru. Apa makna tidak baru tu? Makna bagi tidak baru tu ialah makna bagi qidam. Sekarang kita masuk sifat baqa pula. Dan mesti sengoti, sungguh, faham di zihin, faham di akal. Benda tu tak ada di luaran pun. Hanya faham di akal kata Tuhan itu kekal. Ni atas bahasa, terjemah berbahasa Arab, baqa, kekal. Apa dia kekal? Tafsir, tidak binasa. Kekal membawa makna faham, membawa tafsir terus kepada tidak kekal. Faham balik dok. Kekal tu faham balik dok. Apa dok? Dok kekal. Tu. Dan tidak mati sekali-kali. Bila kata tidak binasa, lazim daripada tidak binasa, tidak matilah. Tu okey. Dan tidak mati sekali-kali, yakni sama sekali. Tu sifat baqa, sifat kekal. Jadi sifat kekal, sifat baqa ni dia panggil sebagai salbul lahiqi lil wujud. Tu. Apa dia? Salbul lahiqi, salbul lahiqi, salbul lahiqi lil wujud. Tu. Salbu ataupun nafyu bermakna intifa, ternafinya al-lahiq, benda yang akan datang, lil wujud,
salbul lahiq, ternafinya tak ada, ternafinya pada akan datang itu lil wujud, bagi kewujudannya, yakni ternafinya akan datang tu musnah. Tu okey, tu okey, iaitu dia panggil salbu adamil lahiq. Okey, ternafinya salbu adamil lahiq, ternafinya tak ada pada masa akan datang pada kewujudannya, yakni ternafinya tak ada pada masa akan datang. Adamu salbu adamil lahiqi lil wujud, salbu adamil lahiqi lil wujud, ternafinya tak ada pada masa akan datang dari sudut kewujudannya. Tu maksudnya tak ada pada masa akan datang tu ternafi. Tu sifat salbiah. Faham daripada kata baqa, faham daripada kata baqa, tidak binasa, yakni tidak terjadinya atau tidak berlakunya kewujudan Allah pada akhir, pada hujung tu binasa, tidak berlaku. Tu setengah ulama mentakrifkan baqa begitu. Setengah ulama lain pula kata dia itu adalah adamul akhiriyah. Si baqa ni ialah adamul akhiriyah, tak ada pengakhiran. Tu adamul akhiriyah, tidak ada pengakhiran. Tu pun sama jugalah makna baqa lah, adam. Dia memberi makna adam, do. Tu ternafi. Bila kata baqa, ternafinya binasa. Kata qidam, ternafinya baharu. Tu okey. Jadi kita kata baqa ni kepada siapa? Baqa, sifat baqa ni kepada apa? Kepada zat dan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Taala bersifat dengan baqa, dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga baqa lah. Sebab diri zat Allah Taala baqa, maka sifat-sifat yang sabit pada Allah Subhanahu Wa Taala juga baqa, juga kekal. Mana boleh sifat Allah, zat Allah Taala kekal, tiba-tiba satu sifat daripada sifat Allah Taala fana, musnah, tak boleh gitu. Tu okey. Jadi dari sudut zat Tuhan, sifat Tuhan, dia itu baqa. Perbuatan Tuhan tidak baqa. Tu perbuatan Tuhan tidak baqa, bahkan binasa, boleh binasa. Tu contoh, dia buat alam, Allah Taala buat kita, satu masa nanti kita ni akan musnah. Tu dari sudut perbuatan, dari sudut perbuatan benda yang Allah Taala buat, benda yang Allah Taala buat, benda yang Allah Ta'ala buat, cipta. Tu dari sudut apa dia? Dari sudut perbuatan Allah Ta'ala. Dari sudut perbuatan Allah Ta'ala yang cipta kita ni, kita boleh binasa. Ataupun kita nak kata Allah Ta'ala mencipta itu sendiri, itu pun binasa, habis. Contoh apa dia? Allah buat alam, buat, sudah habis cipta alam, habislah perbuatan. Faham? Cipta alam tu dah habis, ya, habislah. Habis tu. Habislah, sudah. Mana boleh Allah Ta'ala sentiasa mencipta alam? Bukan, maksudnya alam yang kita sekarang duduk je lah. Dah siap, habislah, sudah. Allah Ta'ala bila mendengar sesuatu, Allah Ta'ala mendengar kita sedang berkuliah maghrib di sini. Habis sat lagi kita kuliah maghrib jam 9 pagi, 9 malam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lagi mendengar kuliah maghrib yang telah berlaku. Habislah, sudah, habis. Faham tu? Faham elok tu? Faham elok? Tu. Perbuatan Allah Ta'ala. Allah mendengar kalam kita. Allah mendengar kalam saya kuliah maghrib sekarang, sampailah habis pukul 9 contohnya. 9:01 saya tidak ada dah cakap di sini. Maka Allah Subhanahu Ta'ala pun sudah tidak mendengar kalam kuliah maghrib saya di sini. Dia dengar benda lain pula. Tu. Dia dengar benda lain pula. Dia dengar saya cakap benda lain pula di tempat lain. Bukan lagi kuliah maghrib yang tadi, sebab sudah habis. Sudah habis kalam yang saya kata yang telah didengari Allah Subhanahu Ta'ala. Itu sifat, itu perbuatan dia. Itu perbuatan Allah. Hai. Jatuh dah. Itu sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Begitu juga Allah Ta'ala melihat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala melihat. Selepas Allah sekarang melihat saya di sini. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Allah melihat saya di sini. Habis saat lagi pukul 9, saya pergi toilet, saya pergi tanda. Maka Allah Subhanahu Ta'ala tidak lagi melihat saya ni di sini, tapi melihat saya di sana pula. Maka habislah melihat itu di sini. Faham tu? Faham elok tu? Tu. Habis. Kemudian
Dah apa dia baqa' ni juga? Baqa' ni juga dipanggil sebagai istimrarul wujud fil mustaqbal ila ghairi nihayah. Okey, istimrarul wujudi, iaitu berterusannya ada Allah Taala itu fil mustaqbal, pada akan datang, ila ghairi nihayatin, tanpa ada kesudahan. Tanpa ada apa? Tanpa ada kesudahan. Tu sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Jadi baqa macam semalam qidam ada dua makna, satu ibtida', satu as-sabqu 'ala syai'. Baqa pun ada dua makna, satu inqita'. Yang pertama inqita' dengan makna habis. Habis ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi baqa' ni baqa' dengan makna apa? Yakni baqa' dengan makna al-baqa'u ba'da fana'il asya'. Kekal Allah Ta'ala selepas binasa segala sesuatu. Allah masih ada selepas segala sesuatu itu musnah. Maka Allah Ta'ala masih ada lagi. Sifat Allah Ta'ala masih ada lagi. Tu baqa'. Tu. Okey. Habis. Jadi mana dalil dia? Huwal awwalu. Banyak dalil lah. Antaranya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tu. Allah Ta'ala lah yang awal. Awal mana? Dulu semalam kita kata dah. Dan akhir. Akhir dengan makna apa? Akhir dengan makna al-baqa'u ba'da fana'il asya'. Allah Ta'ala kekal selepas binasanya sesuatu. Tu. Okey. Wal zahir wal batin. Tu dia punya syahid dia lah. Tu al-awwal dengan makna qidam, al-akhir dengan makna baqa'. Sebab tu al-Imam Ibnu Sariyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-Syaikh, sahabat ke tabi'in ni? Asalnya tabi'in. Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu kata, ayat ni al-awwal wal akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ialah ayat yang paling afdal daripada 1000 jenis ayat Quran yang lain. Sebab apa? Sebab dia kait dengan Allah Ta'ala satu. Tu dia berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu surah Al-Ikhlas dia panggil 1/3 Quran. Sebab apa? Sebab dalam ilmu yang paling besar ada 3, iaitu fiqh, tauhid, tasawuf. Quran surah Al-Ikhlas mewakili tauhid. Tauhid ialah 1/3 daripada ilmu yang terbesar. Maka disebab tu dikata ulama sebut 1/3 Quran. Dia mewakili 1/3 Quran. Okey. Tu ayat dia huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala sebut dalam kitab tafsir dia kata huwal awwal, dia itu yang awal. Apa awal? Ai qabla kulli syai'in, iaitu ada yang itu sebelum adanya setiap sesuatu. Wal akhiru ai wal akhiru ba'da kulli syai'in bi ghairi nihayatin, iaitu akhir dia itu ba'da kulli syai'in, selepas daripada setiap sesuatu tu, yakni setiap sesuatu tu musnah, dia masih ada lagi bi ghairi nihayatin, tanpa ada habis, tanpa ada penghujungnya. Itu kata al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala. Begitu juga kata al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, al-awwalu ialah al-awwalu qabla kulli syai'in bila ibtida'in. Tu Allah Ta'ala ada qabla kulli syai'in bila ibtida'in, tanpa ada permulaan. Kana huwa, adalah dia Allah Ta'ala itu ada, walam syai'un mawjudan, dan tidak ada hal keadaan, tidak ada sesuatu pun yang ada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu azali. Wal akhiru, Allah Ta'ala yang akhir, iaitu al-baqa'u ba'da fana'i syai'. Tu ba'da fana' kulli syai'in bila intiha'in, tanpa ada habis, tanpa ada penghujungnya. Tafnil asya', segala sesuatu itu musnah, wa yabqa huwa, hal keadaan dia itu masih lagi kekal. Tu dalam tafsir lah tu. Okey, tu tafsir daripada Al-Quran, dalil huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Okey. Ada lagi dalil lain, kullu man 'alaiha fan. Tu setiap sesuatu itu kullu man 'alaiha fan, semuanya akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekalnya ialah wajhu rabbika, wajah dengan makna zat. Tu sebab apa wajah dengan makna zat? Dia panggil dalam istilah balaghah tu adalah majaz. Tu kena ngaji balaghah tu. Sebab Quran ni dia banyak ayat balaghah. Maka bila faham secara zahir saja boleh bawa pada sesat. Siapa mengaji balaghah, selamatlah dia nak faham akidah. Majaz ada banyak, majaz mufrad, majaz itsbat, majaz majaz itsbat, majaz mufrad, majaz hadzaf, majaz mutlaq.
Majaz mursal, majaz aqli, majaz lughawi. Oh, macam-macam lah. Majaz isti'arah tasrihiyah, majaz isti'arah tabaiyah. Oh, macam-macam. Jadi ini apa dia? Majaz mursal min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut juzuk, sebut wajah, sebut sebahagian. Wajah tu sebahagian lah, tapi nak bukan wajah Tuhan, mustahil. Allah Ta'ala ada wajah macam kita, dah nak apa? Semua, iaitu zat Tuhan. Zat Tuhan tetap kekal selama-lamanya, abadiyun wa azaliyun. Itu juga ayat kullu syai'in halikun, setiap sesuatu itu musnah ia sesuatu itu, illa wajhahu, melainkan wajahnya wajah Tuhan, yakni zat Tuhan. Kalau orang yang zahiriyah, orang yang mujassimah, pemahaman hasyawiyah, dia akan faham wajah Tuhan sungguh. Faham maksud balaghah Quran. Tu maksud balaghah Quran. Dalam kitab-kitab tafsir sebut wajhah di situ ialah dengan makna kewujudan Tuhan. Nak menunjuk kepada kewujudan Tuhan tetap berterusan walaupun sudah fana segala sesuatu. Tak ada dengan makna wajah hakiki, wajah dengan makna anggota dak. Tu. Okey, wajah dengan makna anggota dak. Tu okey. Wajah dengan makna anggota bukan. Okey. Habis. Ini tu. Jadi dalilnya huwal, antaranya dalil tadi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sebab apa Allah Taala mengiringkan huwal akhir wal awwal wal akhir? Kenapa tak kata huwal akhir saja? Sebab bila kata huwal akhir saja, kata Tok Guru, sini Tobik Tok Guru, bila kata huwal akhir saja, itu seolah-olah nak kata buat masuk sekali syurga neraka. Sebab syurga neraka pun akhir juga, dia pun baqa. Tu. Dia pun baqa juga, syurga neraka ni pun baqa juga. Tu, tapi baqa dengan izin Tuhan. Dipanggil baqa aridi, bukan baqa zati macam Tuhan. Tuhan baqa zati, tanpa perlu izin sesiapa. Tu neraka, syurga ni dia kekal dengan izin Tuhan, dengan makna kalau Tuhan nak binasa boleh tak? Boleh, harus pada akal. Cuma dari sudut syarak Allah Ta'ala janji nak kekalkan syurga neraka khalidina fiha abada, maka terjadilah begitu. Sudut akal boleh tak Allah Ta'ala musnahkan? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu dalam perbahasan ulama, alaqah, perhubungan antara azali dengan abadi ni ada 4 macam. Okey, ada 4 macam. Yang pertama iaitu benda yang tidak ada mula. Tidak ada mula dan tidak ada akhir. Dengan makna dia itu bersifat dengan qidam dengan baqa. Siapa dia? Zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Hak tu utama. Alaqah, perhubungan antara azali dan abadi, qidam dengan baqa, azali dengan abadi. Yang kedua ialah dia itu tak ada mula. Dia itu tak ada mula tapi ada akhir. Tak ada mula tapi ada akhir. Apa dia? Al-adamul azali, dia panggil. Tak ada kita sejak azali itu kita sejak azali memang tak ada. Tapi habis tak? Fana tak? Fana. Habis. Bila habis? Bila Allah Ta'ala cipta kita, bila adanya waktu imkan, bila adanya waktu baharu, waktu yang Allah ciptakan masa dan adanya makhluk, maka habislah al-adamul azali tadi. Al-adamul azali, tak ada kita sejak azali itu pun habis. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita, makhluk yang pertama dan sebagainya, maka habislah azali kita. Tak ada kita sejak azali itu habis. Itu yang kedua. Ada qidam ataupun tak ada mula tapi ada fana. Tu tak ada kita sejak azali. Ada yang ada mula tapi baqa. Ada mula tapi baqa. Baharu tapi baqa, selama-lamanya kekal. Apa dia? Syurga neraka tu. Tu yang ketiga. Yang keempat, ada mula, ada akhir, iaitu alam dunia. Alam dunia ni ada awal, ada akhir. Kita ni alam dunia lah. Kita ni termasuk sekali alam dunia lah. Ada awal, ada akhir. 1996 kita lahir, kemudian sampai bila? Sampai mati 2100 baru mati contohnya. Baru kita habis, fana, hilang. Tu, mati ataupun hancur dan sebagainya. Sebelum 1996 tak ada, 1995 kita tak ada lagi. Baru ada. Kemudian nanti pula tak ada pula. Tu alaqah dia. Dia panggil hubungan antara azali dengan abadi. Ada 4 perkara tadi. Tu okey. Habis. Kemudian
Jadi sebab tu ayat dia huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al akhir, al awwal wal akhir. Kalau kata al akhir kena juga pada syurga neraka, al akhir juga tu. Tapi digandingkan al awwal wal akhir, maka syurga dan neraka dah terkeluar dah. Tak masuk dah, sebab syurga neraka ada awal dengan makna ibtidak, bukan al awwal dengan makna as-sabqu 'ala syai'. Tu okey. Habis. Kemudian okey, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Jadi masuklah balik. Habis tu. Tu perbahasan qidam ataupun baqa' sikit sebanyak. Habis masuk kitab. Jadi dia kata tidak binasa. Tidak binasa. Kewujudan Allah tidak binasa. Bila kata tidak binasa, dan tidak mati sekali-kali. Tidak mati sama sekali. Tu okey. Dengan sebab, yakni dalilnya, dengan sebab kita fikir kalau dia sudah mati atau lagi akan mati, kalau kita kata dia itu sudah mati. Sudah mati dengan makna fana lah. Fana. Matilah. Ataupun nanti dia akan mati. Kalau kita fikir gitu, maka siapalah yang mematikan dia? Kan Allah Ta'ala. Kita akan fikir, dah kalau Allah mati, siapa yang mematikan dia? Kita mati, Allah yang matikan. Binatang mati, Allah yang matikan. Tu okay? Benda yang membabitkan mati, Allah Ta'ala yang mematikan melalui wasitah para malakul maut. Khalaqal hayata wal khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala menciptakan mati dan Allah Ta'ala menciptakan Perhidup dan pemati Allah Ta'ala menciptakan. Okay. Maka siapa yang matikan Allah Ta'ala? Ini dalil aqli. Kemudian, jika ada yang mematikan dia kan Allah Ta'ala. Kalau kata ada yang mematikan Allah Ta'ala, okay, maka tentulah dia itu, yakni Tuhan kita itu, bukan Tuhan. Kalau ada yang mematikan, maka itu bukan Tuhan lah. Sebab apa? Sebab benda yang boleh mati ni makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Bukan Tuhan lah. Dia sama dengan kita. Dia geng kita. Sebab kita boleh mati, dia boleh mati. Bila boleh mati, satu lagi bila kata boleh mati, makna Allah Ta'ala itu mungkin wujud. Dia tak termasuk dalam wajibul wujud. Wajib pada akal Allah Ta'ala ada. Sebab Allah Ta'ala boleh ada, Allah Ta'ala boleh tak ada. Sebab apa? Sebab kata Allah Ta'ala boleh mati. Bila kata boleh mati, makna dia ada ihtimal kebarangkalian. Boleh ada, boleh tak ada. Maknanya kewujudan Allah juga boleh tak ada. Maka mustahil. Tu okey. Bukan Tuhan. Dah apa dia? Hanya yang Tuhan bagi Tuhan kita. Maknanya yang mematikan itulah Tuhan, sebab dia kuasa mematikan Tuhan tu. Yang kononnya kata Tuhan, dia kuasa untuk mematikan Tuhan tu. Maknanya Tuhan yang kita kata Tuhan tu bukan Tuhan lah. Tuhan hak sebenarnya ialah yang mematikan Tuhan kita tu. Tu. Yang situ pula. Tu, okey. Habis. Kemudian, jika mati itu dengan Tuhan sendiri mematikan. Ni takdir, fardu takdir yang kedua. Kebarangkalian kata kalaulah Allah mati, kalau Allah mematikan diri sendiri pula, lagu mana? Boleh ke tak? Maka tentulah bahung juga. Apa bahung juga? Yakni mustahil pada akal juga nak berlaku gitu. Tu okey. Sebab tu kekal Allah Ta'ala ni kekal yang zati. Kekal ahli syurga, kekal ahli neraka, kekal syurga neraka dan sebagainya, kekal aridi dia panggil dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu okey. Habis. Kemudian jika mati itu dengan Tuhan sendiri memati, maka tentulah bahung juga, yakni mustahil pada akal berlaku. Sebab apa? Kerana mati itu sebelum Tuhan buat mati, maka tidak ada lagi. Tu okey. Bila Allah Ta'ala buat mati, maka tidak ada lagi. Hanya ada dan jadi dia mati itu
Sebab Tuhan buat. Tu sebab Tuhan buat. Okey. Lagi sekali kata dia, kerana mati itu sebelum Tuhan buat dia buat mati, maka tidak ada lagi, hanya ada dan jadi dia jadi mati itu sebab Tuhan buat. Tu. Okey, maknanya Tuhan buat mati itu, Tuhan dah tak ada dah, mati pula ada. Oi, matilah kuasa lebih daripada Tuhan. Tu. Allah Ta'ala buat sifat mati dan letak kat dia, dia pun mati, Tuhan pun mati. Tapi mati tu masih ada, sifat mati tu. Makna sifat mati lebih power daripada Tuhan. Masalah lagu tu. Sebab sifat matilah yang mematikan Tuhan. Dan Allah Ta'ala, Tuhan tadi tu buat sifat mati tu masuk ke dalam tubuh dia, zat dia contohnya, dan dia pun mati. Tapi sifat matilah penyebab kepada mati Tuhan, dan sifat mati itu ada lagi. Mak sifat mati lagi power daripada Tuhan. Pelik lagu tu. Tu. Okay. Kalau begitu, kalau kata Tuhan itu mati dengan sebab sifat pemati, sifat mati yang Allah Ta'ala buat tu, nampaknya ada benda yang Tuhan buat jadi lebih sakan pada Tuhan lagi. Tu. Jadi lebih sakan, yakni lebih hebat daripada Tuhan lagi. Sifat pemati, sifat maut itu lebih hebat daripada zat Tuhan. Adakah begitu? Mustahil. Maka katanya bahung mustahil pada akal nak jadi gitu. Tu okey. Habis. Maka kata bahung tu mustahil lah. Jadi sabitlah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat bapa. Tu okey. Kemudian apabila kita kejap, yakni kejap dalam hati i'tiqad kata kekal Tuhan, maka kejap pula kata tidak binasa Tuhan. Macam dululah. Bila kata ada Tuhan, maka kejap pula tak ada Tuhan. Bila kata tak baru. Bila kata Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal, tak binasa. Faham kot itu? Walaupun sebenarnya sifat salbiah itu mafhum dia tak binasa dah. Tu. Allah susah tunggulah. Tu. Walaupun dari sudut mafhum sifat salbiah tu, dari sudut mafhum sifat salbiah itu balik kot dak dah. Tapi memang faham gitu juga. Tu. Okey, memang sifat salbiah itu sendiri memang faham balik dak dah. Macam tadi kita kata. Okey. Macam tadi kita kata kullu sifatin setiap sifat madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Faham dia itu balik kot dak satu perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu memang faham gitu dah. Tapi ini lebih menguatkan lagi. Jadi sifat salbiah lebih menguatkan lagi. Sifat salbiah lebih menguatkan lagi. Panas, bila sabit panas tak sejuk. Bila sabit sejuk tak panas. Tu okey. Habis. Kau tak binasa lah Tuhan. Habis kejap dah dua tu. Jadi dah berapa i'tiqad dah? Dah 6 i'tiqad dah. Satu, sifat wujud. Mesti Allah bersifat wujud. Mustahil tak ada. Dua dah. Mesti Allah bersifat qidam, tak baharu. Mesti Allah Ta'ala bersifat sedia, tak binasa. 6. Jadi 6 paku i'tiqad dah ada. Tu. Okey, semuanya 50. Kena ada 50 ni. 50 ni. Okey. Habis. 50 ni lah yang mafhum daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh. Sebab tu nak panggil, nak tahlil tu panggil orang yang reti tauhid dia. Tak kisahlah dia orang awam ke, tak suruh ustaz orang awam ke, yang mengaji tauhid. Sebab dia faham la ilaha illallah tu menatang apa. Hidup la ilaha illallah. Apa dia? Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa dia tiada Tuhan selain Allah? Tak tahu. Tiada Tuhan selain Allah. Adakah tiada Tuhan selain Allah dengan makna ada banyak Tuhan atas dunia ni. Tuhan Siam, Tuhan Hindu, Tuhan Kristian, Tuhan Cina, Tuhan Buddha. Semua tu bukan Tuhan. Allah je Tuhan, mau boleh letak menjadi Tuhan.
salah gitu. Tu. Maknanya apa? Makna kita mengiktiraf Tuhan selain Tuhan, Tuhan selain Allah Taala, kita tolak semua tu. Tuhan yang diiktiraf oleh kita, kita tolak, kita ambil Allah jadi Tuhan. Bukan gitu. Tu. Tu tak faham tu. Tu. Sebab tu terjemahan dengan maksud lain, terjemahan tiada Tuhan selain Allah, yakni hanya Allah je Tuhan, tak ada benda lain yang layak boleh iktiraf, boleh kata dia itu Tuhan, melainkan Allah sahaja yang boleh kata Tuhan. Tu okey. Habis. Wallahu a'lam. Habis sifat qidam, habis. Kemudian sifat lain pula. Dan tentu sengoti Tuhan itu bersalahan dengan yang baru. Tentu tentu sengoti. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia pun sifat salbiah juga. Mukhalafah dengan makna bersalahan, lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian perkara yang baru. Apa maknanya? Maknanya ialah tak sama dengan makhluk. Tak tu. Tak tu. Tak tu lah sifat salbiah. Faham balik? Dak sama. Dak sama. Dak baru. Dak fana. Tu sifat salbiah. Okey. Dan tentu sengoti Tuhan itu bersalahan. Tentu sungguh. Dia kata sungguh. Maknanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bukan sifat yang wujudi. Bukan sifat yang jadi ada, yang boleh nampak luaran, boleh tunjuk, bahkan kita faham sahaja. Kita faham sahaja. Dan kita pun ada sifat mukhalafah. Mukhalafah, kita ada sifat mukhalafah dengan Tuhan. Okey, kita pun tak sama dengan Tuhan, Tuhan pun tak sama dengan kita. Kita tak sama dengan Tuhan dengan makna kita punya diri ni ialah terdiri daripada jirim dan arad. Kita mukhalafah dengan Tuhan sebab Tuhan tidak jirim, tidak arad. Allah Ta'ala tidak sama kita dari sudut, sat lagi lah kita terang. Tu. Dari sudut jirim dengan arad, sat lagi kita terang. Okay. Ni faham sengoti dulu. Sungguh tu dulu. Sungguh Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah lil hawadith, tak berbilang. Faham balik, tak berbilang Tuhan. Tu sifat dia. Sifat salbiah. Ternafinya sama, tak berbilang dah. Ternafinya sama dengan makhluk. Ternafinya sama dengan makhluk. Okey. Jadi apa dia? Sengoti Tuhan itu bersalahan. Tu, yakni bersalahan kepada tiga benda. Iaitu dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan. Tiga-tiga ni mukhalafah Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluk. Dari sudut zat, Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Dari sudut sifat, Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Dari sudut perbuatan, Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Lagu mana tak sama tu? Sekejap lagi ya. Bersalahan tu dengan yang baru-baru ada. Dengan yang baru-baru ada. Apa dia baru-baru ada? Yakni jirim dan arab. Macam semalam kita bincang, jirim tu apa dia? Arab tu apa dia? Jirim dan arab. Ialah yang kata Tuhan itu bersalahan dengan yang baru-baru ada ni, dikatakan bahasa Arabnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahannya Allah dengan segala perkara yang baru. Jadi apa itu sifat mukhalafah lil hawadith? Sifat mukhalafah lil hawadith ialah dia panggil sebagai apa? Salbul jirmiyah. Ternafinya jirim, ternafinya keadaan zat Allah Ta'ala tu jirim. Wal aradiyah, dan ternafi juga sifat Allah Ta'ala itu arad. Tu salbul jirmiyati wal aradiyati anhu Ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ternafi padanya jirim, ternafi padanya arad. Allah, sifat Allah Ta'ala bukannya arad, ternafi. Ternafinya jirim pada zat Tuhan. Allah Ta'ala sifat zat dia bukan jirim. Tu. Au salbul kulliyati, ataupun ternafi juga zat Tuhan ni kulliyah. Kulliyah yakni keseluruhan. Keseluruhan dengan makna besar. Jirim dia tu besar. Mustahil. Awil juz'iyah, ataupun juz'iyah. Juz'iyah dengan makna kecil. Jirim Allah kecil. Bila kata besar kecil, makna terima bahagia. Mustahil pada Tuhan. Ternafinya 4.
ternafinya dari sudut jirmiyah, dari sudut jirim Tuhan, zat Tuhan bukan jirim, ternafinya dari sudut sifat Allah bukan arab, dan ternafinya zat Tuhan itu terima kulliyah ataupun juz'iyah, besar ataupun kecil zat Tuhan tu. Allah Ta'ala bukan begitu. Ternafinya itu. Dan juga ternafi bagi lazim daripada keempat-empat ni. Lazim daripada jirim, lazim daripada arab, lazim daripada kulliyah, dan lazim daripada juz'iyah. Apa dia lazim dia? Jirim. Apa dia lazim bagi jirim? Lazim bagi jirim ialah at-tahayyuz, iaitu ambil tempat kosong, bertempat. Allah mustahil bertempat. Kita wajib pada akal ambil tempat. Allah mustahil ada tempat. Kalau jumpa ayat-ayat Quran yang menunjukkan tempat, hadza majazun fi ilmil balaghat. Itu majaz, bukan hakikat. Apa faham kok hakikat? Dia jahun wa fasiqun tu ya. Tu. Okey, jahlun wa fasiqun. Mana-mana ayat Quran hadis yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada jirim dia, ada tangan seketui, betih seketui. Hadza majazun. Itu semua majaz belaka. Kena takwil. Kalau tak mau takwil, nak ambil jalan salah. Tafwid, serah makna pada Allah. Aku lalu sahaja seperti sungai berlalu, seperti ulama salaf. Tak takwil. Bahkan dia pun mengharamkan takwil. Tak apalah. Ni sekarang masalahnya hang haramkan takwil, tapi hang duk kata Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada duduk atas arah, Allah Ta'ala ada betih, Allah Ta'ala ada dua tangan. Tu masalah. Tu bukan salaf, itu salah. Tu okey. Tu bukan salah, tu salah. Sebab apa salah? Sebab alat tak banyak. Ilmu alat tak banyak. Balaghah tak ada, nahwu sarah tak ada, mantiq tak ada, semua tak ada. Bagaimana nak faham Quran hadis? Tu okey. Habis. Jadi lawazim ataupun lazim bagi jirim at-tahayyuz. Lazim bagi arad apa dia? Lazim bagi arad al-qiyamu li ghairihi. Jadi zat Tuhan bukan yang jenis menumpang pada yang lain, menumpang pada zat yang lain macam sifat, bukan. Sebab zat Allah Taala ialah zat, bukan sifat. Tu. Okey, begitu juga begitu juga sifat Allah Subhanahu Taala bukannya arad, bukan jenis baru, bukan jenis baru timbul, bukan jenis sifat Allah Ta'ala tu bukan jenis ada di jirim, bahkan ada di zat Tuhan. Zat Tuhan bukan jirim, zat Tuhan bukan jisim. Sebab zat Tuhan bukan boleh belah bahagi macam kita. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Dia tak serupa sesuatu. Sesuatu tu apa? Kita boleh terima bahagi tak? Boleh terima bahagi. Allah bukan lagu tu. Sebab khalafah lil hawadith. Buat hasyawiyah, mujassimah, cukup takut, sifat keempat ni lah. Berbahasa lil hawadith. Mereka membahaskan mukhalafah lil hawadith dari sudut salaf, tapi salah jalan dia. Okey, salah jalan dia. Satu-satu lagi ya. Okey. Habis. Kemudian, habis. Jadi lawan bagi sifat mukhalafah dia panggil mumathalatuhu lil hawadith, serupa dengan makhluk. Baik, mumathalah, serupa ni dia ada 3 macam dalam ilmu akidah. Dia ada mumathalah, dia ada musyabahah, dia ada munazarah. Tu okey. Kalau mumathalah dia panggil al-musawatu min kulli wajhin. Serupa seluruh tubuh dia. Seluruh tubuh dia serupa sebiji lah. Tu. Macam apa dia? Contoh kita ada adik, kita ni abang, kita ada adik. Serupa sungguh lah, tak boleh nak beza langsung. Tak boleh nak beza langsung. Sebiji. Cuma nama yang lain. Tu mumathalah. Okay. Yang kedua dia panggil munazarah. Mim, nun, alif, dha, ra, tak marbutah. Munazarah ataupun nazirun. Tadi mumathalah ataupun mathilun. Ni munazarah ataupun nazirun. Okey. Apa dia? Munazarah ataupun nazirun ni al-musawatu walau min wajhin wahidin. Okey. Munazarah ni ialah al-musawatu walau min wajhin wahidin. Dia serupa walaupun satu benda sikit kecil dia serupa, hak lain tak serupa langsung. Contoh kita ada adik,
nampak semua bezalah dengan adik kita, cuma satu je sama. Mana? Mata kita sama macam adik kita. Satu tu ya. Kita munazarah dengan adik kita, bukan mumasalah. Tu. Kalau mumasalah tadi sebiji tak kurang langsung, sebiji lah. Tu sebiji macam dia, tak kurang langsung. Tak boleh nak beza lah. Kalau munazarah kita boleh beza. Kita dengan adik kita boleh beza, tapi hak samanya mata. Tu dia panggil al-musawatu walau min al-musawatu walau min wajhin wahidin. Walaupun dari suatu sudut sekali pun itu yang sama. Hak tu yang sama, boleh panggil munazarah dah. Yang ketiga dia panggil musyabahah ataupun syabihun. Musyabahah, syabihun. Apa dia? Dia itu al-musawatu fi aktsaril wujudi. Sama dia itu fi aktsaril wujud. Kebanyakannya sama macam dia. Contoh Upin Ipin. Upin tu sama macam Ipin. Tu. Okey, sama macam Ipin tapi satu benda tak sama. Apa dia? Dia ada satu helai rambut, Ipin tak ada. Tu. Okey, dia ada satu helai rambut, Ipin tak ada selai rambut pun. Hak tu je tak sama. Kebanyakannya serupa. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua serupa kecuali satu helai rambut tu tak ada pada Ipin. Tu dia panggil musyabahah. Ipin tu musyabahah dengan Upin, Upin musyabahah dengan Ipin. Bezanya satu helai je. Tu okey. Kalau mumasalah sebiji semua daripada hujung rambut sampai hujung kaki serupa semua. Kalau munazarah tu semua tak serupa tapi satu je serupa. Kalau musyabahah semua hampir serupa, cuma satu benda tak serupa. Satu dua benda tak serupa. Itu musyabahah. Jadi kehendak musannif, kehendak ulama akidah bila kata mumathalatuhu ta'ala lil hawadith, mumathalah bukan dengan makna mumathalah tapi dengan makna munazarah. Dengan makna munazarah, yakni al-musawatu walau min wajhin wahidin, sama dengan Tuhan walaupun satu sudut pun mustahil. Tu. Kalau nak kata mumathalah kena sebiji macam Tuhan. Maknanya ada sebahagian macam Tuhan pun tak apalah. Bukan murad situ. Mumathalah dengan makna munazarah. Walaupun satu benda pun tak boleh serupa Tuhan. Tu okey. Itu dalam perbahasan tauhid dalam kitab Qatrul Ghaith ada, dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durrul Farid Syekh Nawawi Bantani pun ada, dan kitab-kitab akidah yang lain. Okey. Habis. Sebiji tu pun tak ada. Baik, bila kata mumathalah, apa yang mumathalahnya? Apa yang mumathalahnya? Okey. Apa yang mumathalahnya? Mumathalah serupa dari sudut mana? Okey, para ulama sebut ada 10 perkara yang boleh sama mumathalah. 10 perkara yang boleh sama mumathalah. Yang pertama, mumathalah sama dari sudut jirim, mustahil. Kita jirim, Allah nak sama macam kita dengan jirim. Sama ada jirim firik ataupun jirim jisim tadi tu. Dulu tu. Jirim murakkab yang dengan makna jisim boleh terima bahagi, atau jirim firik tak boleh terima bahagi. Allah bukan itu. Tu satu. Mumathalah dari sudut yang pertama, jirim, mustahil. Yang kedua, mumathalah dari sudut arat. Sifat Tuhan bukan arat. Mustahil. Mumathalah. Mustahil. Yang ketiga, jihatun lil jirmi. Allah Ta'ala ada jihah bagi satu jirim. Allah Ta'ala atas arah, Allah Ta'ala tepi arah, Allah Ta'ala kanan arah, kiri arah, bawah arah, belakang arah, depan arah. Mustahil. Mumathalah. Ni sabit jihah pada jirim tertentu. Yang keempat, dirinya tu jihah. Dirinya itu ada jihah. Diri Tuhan tu pun ada jihah. Mustahil. Okey. Yang kelima, Allah Ta'ala sabit ada tempat. Mustahil. Kalau ada tempat, macam sama macam kita. Kita at-tahayyuz. Jirim kita wajib pada akal bertempat. At-tahayyuz. Allah mustahil. Yang keenam, kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkait dengan zaman, tidak berkait dengan masa. Orang kata, dah sekarang Allah Ta'ala ada. Dah kita malam ni ada Allah Ta'ala ada. Dah Allah Ta'ala ada malam ni. Tu. Allah Ta'ala ada malam ni. Kita kata dah di Afrika siang Allah Ta'ala ada. Dah Allah Ta'ala ada di dalam siang. Tu. Maknanya sekarang Allah Ta'ala ada pada siang dan malam serta. Lagu mana tu? Kata tidak bermaksud.
kata tidak kait dengan masa. Memanglah kita sekarang ada malam, puak Afrika ada siang. Allah ada tak sekarang? Allah ada. Bukan kata fana, Allah ada. Dah ada dengan masa ke? Tak kait dengan masa. Cuma berbetulan dengan masa kita. Allah ada. Berbetulan masa kita sekarang malam. Allah Ta'ala ada tak sekarang? Ada. Berbetulan dengan Afrika sekarang siang. Tapi kewujudan Allah bukan nak sabit berkait dengan zaman, kan? Bukan nak berkait dengan masa, bukan. Allah Ta'ala tak ada masa. Wal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala tak ada masa, yakni kewujudan Allah tak sabit dengan masa. Kita sabit dengan masa. Sebab tu ada lahir 1996, mati 2016, mati 2072, mati umur 50. Kita lahir 1980. Ada masa kewujudan kita tu kait dengan masa. Sekarang Allah Ta'ala sifat apa? Wujudan Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa. Kewujudan Allah Ta'ala sejak hari tak berkait dengan tempat. Sekarang pun tak berkait dengan tempat. Walaupun sekarang Allah membuat tempat, Allah yang menempatkan tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat kerana Allah Ta'ala yang menempatkan tempat. Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa kerana Allah Ta'ala yang memasakan masa. Allah Ta'ala tak ada lagu mana kerana Allah Ta'ala yang melagukan lagu mana. Allah Ta'ala tidak berbilang kerana Allah Ta'ala yang membilangkan bilang. Okay. Jadi kewujudan Allah tidak kait dengan masa. Itu 6. Yang ketujuh, mumasalahnya Allah Ta'ala tidak kait dengan siang dan malam. Siang dan malam tidak berkait kewujudan dia. Siang dan malam soalnya berbetulan dengan kita je. Tapi kewujudan Allah tak berkait pun dengan siang malam tu. Kebetulan sahaja. Okay. Yang ke-8, Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat yang baharu. Sifat kudrat Allah baharu tak? Tak, qadim. Sifat iradat Allah baharu tak? Tak, qadim. Sifat mukhalafah Allah Ta'ala baharu ke? Baru nak mukhalafah ke? Tak, azali dah. Sejak azali dah, qadim dah. Wujud Allah Ta'ala baharu ke? Tak, lama dah sejak azali. Tu yang ke-8. Yang ke-9, Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala juga tidak mumasalah dari sudut kulliyah dan juz'iyah, dari sudut as-sighar wal kibar, dari sudut besar dan kecil. Allah Ta'ala bukan itu zat dia. Zat Allah Ta'ala bukan kecil, bukan besar, bukan sederhana, bukan apa-apa, kerana Allah Ta'ala yang membesarkan besar, kerana Allah Ta'ala yang mengecilkan benda yang kecil. Macam mana Allah Ta'ala buat gitu? Okay. Macam mana Allah Ta'ala jadi gitu? Kerana Allah Ta'ala yang buat gitu. Okay. Kita ini bukan besi kerana kita yang buat besi. Okay. Kita ni bukan besi sebab kita ni buat besi. Adakah kita besi? Tak, bukan besi. Dan bentuk kita pun bukan besi. Okay. Yang ke-10, mumasalah yang ke-10 ialah Allah Ta'ala tidak ada gharab. Allah Ta'ala tidak ada tujuan fil af'ali wal ahkam, pada segala perbuatan dia dan pada segala hukum hakam yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tak ada gharab, Allah Ta'ala tak ada tujuan. Kita ada tujuan. Masuk ijazah sarjana muda nak CJ, masuk ijazah sarjana muda nak alih, masuk ijazah sarjana muda nak kerja. Ada gharab lah tu. Allah Ta'ala tak ada gharab, tak ada tujuan sama sekali. Ta'ala Allahu an dzalika. Tu mumasalah yang 10. Surah gambaran 10 mumasalah yang mungkin disabitkan pada Allah Ta'ala. Nak serupa makhluk, 10 ni ternafi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Baik, bila kata Allah Ta'ala bukan jisim, Allah Ta'ala bukan arad. Okey. Bagaimana kalau seseorang menjisimkan Allah Ta'ala? Apa maksud menjisimkan Allah? Ada seseorang kata Allah ada tangan, ada seseorang kata Allah Ta'ala ada kaki. Dia punca lagu mana? Dia ambil kalam salaf, dia ambil kalam salafus salih, dia baca kitab salafus salih, kata yadun yang yaliqu bihi. Kita pernah lah sekali bersahabat pula, bincang dengan sahabat kita. Dia bagi masa diploma dulu. Masa diploma dulu kita giat lah. Giat lah hentam orang tu. Tapi kita malas dah sekarang ni, kita nak mengaji je. Ni pun sekarang sambung master ni sekarang baru sambung pula pengajian 8 tahun. Torik Yobandi online pula. Kita nak mengaji, nak istirahat mengaji, malas nak gaduh dengan orang. Okey. Dia bagi apa? Dia bagi teks Al-Fiqhul Akbar Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Yadun yaliqu bihi. Yadullah yang yaliqu bihi.
Ha. Maksudnya apa? Dia nak kata apa? Dia nak kata tangan layak bagi dia. Tangan. Kita kata ya di situ tak ada terjemah tangan. Zahir itu majas. Itu majas lughawi. Ya tu kita pergi pada wad'ul lughah. Kita pergi pada perlekan bahasa ialah al-jawab. Satu anggota daripada min ra'sil usbu' ila katifi contohnya. Daripada hujung jari sampai ke ketiak itu dipanggil tangan contohnya. Kita takrif tu. Tu takrif lughawi, takrif bahasa. Gitu ke makna dia laisa bimurad. Maknanya majas. Majas dah. Jadi maksud Imam Abu Hanifah yadun yaliku bihi bukan dengan makna tangan yang layak baginya, bagi Allah. Tangan Allah ada tangan tapi tangan tak serupa makhluk. Bukan gitu. Tu. Dengan makna apa? Ya ai lafzu ya, lafaz ya itu yaliku bihi. Yang layak bagi Tuhan, yang layak bagi kefahaman, bagi maksud Tuhan tu apa dia bagi ya itulah. Lagu mana kita? Wallahu a'lam. Itu. Bukan kata tangan tapi majhul tangan Allah lagu mana. Tak tahulah tangan Allah lagu mana. Itu telah menjisimkan Tuhan. Jadi ada dua tarik di sini, salah ke khalah? Salaf wallahu a'lam bimuradihi. Ayat Quran tak? Ayat Quran jangan pergi tolak pula, pergi tolak kafir. Hak tu sabit ayat Quran qata'i. Wajah Tuhan. Wajah Tuhan, wajhu tu ayat Quran. Adakah terjemah wajah? La, bukan wajah. Bukan wajah. Okey. Jadi salah dia mengharamkan takwil sebab dia menggunakan tafwid. Tapi tak apalah tafwid dia betul. Kita baca kitab mereka, kita faham tangan yang layak bagi Allah. Tafsir jalan lain ada. Ya ayyaliku bihi dengan makna yang layak, maknanya bagi Tuhan. Bukan tangan yang layak bagi Tuhan tu jisim. Lagu mana orang yang menjisimkan Tuhan ni? Kalau dia kata jisim, kalau dia kata tangan Allah ni macam tangan kita, kaki Allah macam kaki kita, apa lagi? Betih Allah Ta'ala macam betih kita, kepala mata Allah Ta'ala macam mata kita, hadza kafirun ittifaqan. Itu kafir ittifaq ulama cakap itu. Okay. Itu mujassimah sarihah. Imam Bajuri rahimahullah ta'ala sebut itu mujassimah sarihah, mujassimah yang terang benderang tak khilaf dah tu kafir. Tapi kalau dia kata jismun la kal ajsam, tangan tapi tak serupa kita. Macam tadi tangan yang layak bagi dia. Tangan tak serupa macam kita. Kaki tak serupa macam kita. Betih tak serupa macam kita. Tapi ada tak? Ada sabit. Dia tak tanzih, dia sabit. Salah dengan khalah, dia tanzih dulu. Okey. Okey. Salaf dengan khalah dia tanzih dulu. Zahir bukan murad. Zahir ayat bukan murad, bukan kehendak tu. Lagu mana? Salaf wallahu alam. Khalaf ta'wil. As-salafu aslam wal khalafu ahkam. Orang baca ibarat ni walaupun dia baca kitab Asy'ariyah dia kata as-salafu aslam, al-khalafu ahkam. Tengok salah ni dia tak mempersalahkan khalah, dia aslam, dia selamat. Dia tidak mempersalahkan khalah. Wal khalafu ahkam. Khalaf ni pula ahkam. Dia menghukum salah ni salah. Siapa terjemah lagu tu? Ada orang baca lagu tu. Macam nak buruh penampar muka. Tu. Okey. As-salafu aslam, salah lebih selamat, yakni dia tidak mentakwilkan. Khalaf ahkam, lebih bijaksana, yakni bijaksana daripada orang awam tergelincir daripada silap faham mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tu berkenaan dengan sifat Tuhan. Okay. Jadi kalau orang etikad tangan tak serupa makhluk, tak serupa kita, kaki tak serupa kita, hatta dia tok guru, maulana, mauludah, semua dah, itu dia panggil fasikun wajahilun murakkabun, tak lepas fardu ain. Tak lepas fardu ain orang tu. Walaupun dia baca kitab Arab berjilid-jilid, satu rumah kitab dia, dia macam kapal kargo, tak lepas fardu ain.
Tu. Dia dah khilaf tu, dia khilaf. Qaul mu'tamad fasikun wa jahilun. Ibnu Arafah al-Imam Ibnu Arafah kata kafir. Izzuddin al-Imam Sultanul Ulama al-Imam al-Allamah Syekh Izzuddin Abdus Salam kata tidak kafir, hanya fasik wa jahilun sahaja. Tu okey. Hanya fasik wa jahilun sahaja. Itu dari sudut jisim. Kalau orang jihah lah lagu mana? Allah atas arah lagu mana? Mensabitkan jihah pula dah. Mensabitkan jihah, tengok jihah lagu mana? Fafihi tafsir. Tengok lagu mana. Kalau dia mensabitkan Allah di bawah sesuatu, Allah Ta'ala berada di bawah sesuatu, kafirun, ittifaq ulama. Ittifaq ulama kafirun. Tapi kalau dia mensabitkan jihah, mensabitkan arah selain daripada bawah, hadza fasiqun wa jahilun murakkab. Tu fasik. Allah Ta'ala tepi arah, Allah Ta'ala kanan arah, kiri arah, belakang arah, depan arah, atas arah. Hadza fasiqun wa jahilun. Tak kafir lagi. Punya baik Ahlussunnah tak kafir, tapi fasik lah. Fasik akidah lebih teruk pada fasik tinggal semayang. Fasik akidah pakai serban 400 juta lapis setiap saat, berdosa besar kalau dia i'tikad itu. Amalan dia semua terhapus, tak ada masalah. Tak ada apa pun. Debu-debu yang bertebaran. Dia buat semayang 5 minit je, semayang Jumaat 27 fadilat. Lepas daripada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat, semua dia punya pahala. Sebab apa? Sebab akidah dia fasik. Sebab akidah dia fasikun, jaga-jaga. Baik. Dia kata Allah Ta'ala, Allah itu fasik. Kalau i'tikad Allah Ta'ala hulul, Allah Ta'ala masuk pada diri sesuatu, masuk dalam badan seseorang, masuk dalam badan zat jirim seseorang, itu kafir juga. Itu kafir juga. Allah Ta'ala mana boleh hulul, boleh masuk pada sesuatu, itu kafir belaka. Tu sifat mukhalafah lil hawadith. Dia apa dah ni? Kita lewat sikit dia. Okay. Macam mana mukhalafah ni dia penting. Mukhalafah ni sifat yang paling ditakuti oleh hasyawiyah, oleh mujassimah, oleh musyabbihah ila akhirih. Saya umpama dengan dia lah. Habis. Kemudian dia kata, hendaklah kita tahu bahawasanya makhluk ini dua perkara, ada dua. Satu daripada dua perkara tu, benda yang ada tumpanan di torah, tumpanan di jirim, tumpanan di benda petaka. Tu. Apa dia contoh dia? Contoh putih, tumpang di kapas. Hitam, tumpang di saya orang hitam ni. Legam nak mampus ni. Tu sifat makni saya hitam, putih, tumpang dia kertas, putih tu sifat makni dia. Arab dia panggil. Tu di sini yang pertama, benda yang ada tumpanan di torah. Ya, benda yang ada tumpanan yang di torah, yakni sifat Arab yang jenis ada, putih, hitam, wangi, yang boleh cerak panca indera yang 5 kita kata. Sifat hak jenis gitu ada, tumpang di lain. Tu yang pertama. Yang ada, yang dia kata benda yang ada, yakni Arab, sifat yang ada, tumpang di torah, tumpang di jirim, tumpang di zat yang baharu. Tu. Yang mana toros, yang mana toko, yang mana jiring tadi tu, yang nak ke tempat kosong. Jirim yang nak ke tempat kosong, yang nak ke tempat. Jirim ni apabila dia bertempat kepada satu tempat, orang lain, jirim lain tak boleh dah nak masuk tempat tu. Sebab dia sudah mengisi masa kosong, dia sudah mengisi tempat kosong. Okey, dalam ilul khairat bila kita letak sini, tak boleh dah benda lain nak masuk celah dia, tak boleh tengok, tak boleh masuk. Melainkan kalau letak atas dia, bawah dia, tepi dia, atas dia. Sebab dia dah sudah memenuhi jirim dia dengan tempat ini. Ada benda lain tak boleh masuk dah, tak boleh dah, tak boleh sodok dah. Tak boleh nak sodok dah. Ada orang boleh ambil tempat dah, melainkan duduk atas dia. Tu tempat dia pula. Bawah dia, tepi dia. Tu tempat kosong, jirim. Maka apa benda tu dinamakan arad. Dinamakan arad, yakni menumpang pada jirim tu lah. Arad dinamakan arad. Arad ni istilah mutakallimin, dia mengatakan sifat yang jenis ada sahaja. Itu ibarat kita benda yang ada tumpang
Benda yang ada, sifat arad yang jenis ada, tumpang di toroh, tumpang di jirim. Tu, okey. Habis. Jadi tempat kosong ni, tempat kosong apa? Dia panggil faragh mauhum. Tempat kosong yang disangkakan kosong sahaja. Tempat kosong ada dua, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil faragh muhaqqaq, dia panggil faragh mauhum. Tempat kosong hak sebenar, tempat kosong yang waham sahaja kosong tapi sebenarnya ada benda. Tu. Kosong yang betul-betul kosong, tak ada udara. Apa dia? Vacuum. Contoh, vacuum. Benda kosong tapi sangka je kosong. Mana? Ni. Ni kosong ni. Nampak je kosong. Tapi sebenarnya ada benda ni. Ada partikel oksigen yang mampat, yang duk mampat sekarang ni. Sekarang ni oksigen di sini. Bila saya letak tangan berdebak, oksigen yang tadi ada sini akan tersepak bagi laluan kepada tangan kita. Tangan saya ni duduk di sini sebab tangan saya jirim. Dia pun jirim tapi dia jirim latif, hak ni jirim kafif. Tu. Yang ambil tempat yang diwahamkan saja. Nampak macam kosong tapi bukan kosong ni. Ada benda ni. Apa dia? Oksigen. Bila saya letak sini, oksigen yang tadi ada sini tersepak masuk tangan saya. Sekira-kiranya kalau kita beku tempat ni, saya tarik balik tangan saya, akan nampak kosong di tengah tu. Itulah tempat tangan saya di udara. Tempat ada 3. Satu di udara, satu di tanah, satu di air. Sebab tu kalau Tok Guru bagi contoh, dia buat mari lukisan, bawah sekali tanah, tengah-tengah air, atas tu udara. Cucuk tanam padi. Padi akan tertanam pada tanah. Tanah tu adalah tempat dia. Yang ambil ruang tu, sekodornya tu, tu tempat dia di tanah. Kemudian air. Tempat dia tu di air. Kemudian udara. Atas pada air, udara. Hak tu tempat bagi satu lai padi tu. Okey. Tempat saya sekarang duduk, maknanya saya duduk di atas tanah satu, di udara ni satu. Sekira-kira saya kalau beku tempat ni, saya keluar, akan nampak bentuk saya. Itu tempat saya, itu tempat kosong yang saya ambil bagi jirim saya. Tu. Nak kau ni? Tu arad. Tu arad. Jadi tu jirim tadi tu. Ni arad duduk di situ. Duduk di tempat yang perlu tempat kosong. Inilah. Okey, kita ni. Jadi arad. Arad dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Dia tidak boleh ada dengan arad tidak boleh bawa diri sendiri. Dia mesti tumpang selalu dengan jirim. Arad ni. Seperti hijau. Tu hijau. Jadi arad tak boleh nak pisah dengan jirim. Tak boleh. Mustahil pada akal arad boleh pisah dengan jirim. Tu okey. Jadi kalau tak ada jirim, binasalah arad. Pen yang berwarna biru. Kalau pen tu tak ada, biru pun tak ada lah. Mana boleh pen tak ada, biru duk kekal lagi. Mana boleh. Pen kalau tak ada, biru pun tak ada. Tu. Kata ada tobik sikit, kata Ayah Iskam rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Dia kata siapa yang tak kena jirim dan arad pun tak kena. Dia kata siapa yang jirim arad pun tak kena. Siapa yang jirim arad pun tak kena, maka kena malulah. Kena malulah sebab tak kena diri sendiri. Dia kata ayah di dobik ni, tak ada dalam kitab pun. Kalau jirim dan arad pun tak kena, maka kena malulah sebab tak kena diri sendiri. Sebab diri kita ni jirim arad dua ni je. Apatah lagi nak kenal Tuhan, nak kenal Allah Ta'ala. Tu intaha ayah di. Intaha ayah di Skam rahimahullahu ta'ala. Habis. Jadi seperti hijau. Hijau tu arad. Arad yakni sifat ma'ni yang baharu. Sifat ma'ni yang baharu arad. Ada tak dia? Ada, sebab boleh tengok hijau. Lagi pula arad ni pada pandangan mu'tamad. Tanpa ambil khilaf lah. Pandangan mu'tamad selalu arad setiap saat berubah-ubah. Setiap saat berubah-ubah. Mana dia? Pen warna biru. Okey, biru tu arad, pen tu jirim. Biru ni saat pertama lain dengan biru saat kedua. Biru yang saat kedua lain daripada saat ketiga. Biru yang saat ketiga lain daripada saat keempat dan seterusnya. Setiap saat berubah-ubah. Setiap saat biru yang berlainan. Cuma macam mana kita tak perasan? Tak perasan lah.
Tu. Ni setiap saat berubah ni. Biru hak yang pertama lain dengan biru hak kedua. Lain pada biru hak ketiga. Lain pada biru hak saat keempat, saat kelima, saat keenam, saat ketujuh sampai habis. Sebab tu kadang-kadang kalau lama saja masa, biru ni akan mula luntur sebab setiap saat arad itu berubah. Kertas yang warna putih, asal yang putih tiba-tiba jadi kuning lama 50 tahun kemudian sebab arad makin berubah. Arab tu berubah setiap saat. Makna kita bertakluk dengan kudrat Tuhan. Allah Ta'ala bertakluk. Allah Ta'ala sifat kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bertakluk dengan sifat kudrat dia setiap saat untuk kita, untuk Arab tu berubah-ubah. Berhajat kepada kudrat Tuhan. Berhajat kepada kudrat Tuhan setiap saat untuk mengubahkan Arab ni. Arab nak ubah-ubah setiap saat. Tu putih belakang dinding ni, putih ni. Ni setiap saat berubah ni. Putih leng, putih leng, putih leng, putih leng. Koko ni. Koko leng, koko leng, koko leng. Coklat koko, tak apa. Warna koko leng. Setiap saat berubah-ubah. Tu kaul mu'tamad. Bila kaul itu maknanya kita sentiasa berhajat kepada Allah SWT. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu memang iftiqar sungguh kepada Allah SWT yang bersifat dengan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrat. Tu. Okey. Tu hijau. Dan kelak lah. Kelak ada tak? Ada. Sebab apa? Boleh rasa kelak. Kelak tu boleh rasa kelak. Dan sejuk boleh ada tak? Ada sebab boleh rasa dengan pejabat kita. Atau panas. Ada tak? Ada sebab boleh rasa dengan pejabat kita. Tu Arab belaka. Arab lagi pula sifat yang ada pada pisang. Pisang zat tak? Zat. Pisang bukan arad, pisang jirim. Dia semua tadi tu, kelak, hijau, panah, semua tu ada di pisang. Tumpang di pisang. Pisang tak ada, maka kelak pun tak ada, hijau pun tak ada. Pisau yang mana? Pisang. Pisang yang putih, pisang yang muda, yang belum masuk. Dan seperti bau-bau. Bau-bau ada tak? Ada, dia sifat. Dan suara. Suara ada tak? Ada, dia sifat. Bukan jirim. Yang ada, yakni yang tumpang pada hawa. Sini ada tobik sikit. Hawa ni ada. Hawa ni bila kita panggil hawa ni kita panggil, kalau hawa ni asal Arab udara lah. Udara. Tapi hawa ni ikut lobek ni, hawa ni tu. Hawa ni apa nama tadi? Hawa ni kalau tenang-tenang saja. Kalau tenang-tenang saja dia panggil hawa. Tenang-tenang udara ni. Udara ni kalau tenang-tenang, relax, tu dia panggil hawa. Kalau dia itu bertiup, kalau dia itu bertiup dia panggil berangin. Tu. Kalau dia itu kuat tiupan dia panggil ribut. Tu jenis bahasa je lah. Hawa tenang-tenang, bila tenang. Bila bertiup, dia panggil angin. Bila tiup yang kencang, dia panggil ribut. Itu je. Okay? Itu sahaja. Okay, habis. Kemudian. Dan suabi. Tu dia panggil arad yang tumpang pada jirim. Jirimnya pisang, jirimnya udara. Udara dia panggil jirim latif. Jirim yang jenis lembut. Pisang dia panggil jirim kathif. Jirim yang jenis keras, yang jenis bertokoh. Tu. Kita iktiraf alam ni ada dua sahaja. Satu jirim, satu arad. Jirim ni belah dua, iaitu jisim dengan jirim firi. Jirim ni pula ada jirim latif, jirim yang lembut, dan jirim yang kathif, jirim yang kasar. Tu kita ahlus sunnati wal jamaati. Adapun puak falasifah, dia kata tak, puak falasifah tidak mengiktiraf jirim latif. Tidak mengiktiraf jirim latif kerana dia kata jirim tu kenapa jirim kathif lah. Jirim latif tu bukan jirim, bukan arab. Gitu pula. Tu falasifah lah tu. Tu tak payah masuk tu. Okey. Habis. Kemudian. Dan seperti bau-bau dan suara habis tu. Kedua daripada dua. Benda yang togoh, benda yang berjirim bagi arad-arad itu. Jirim lah. Faham tu? Maka dinamakan jirim dan jauhar. Dinamakan jirim dan jauhar. Jirim ni benda yang bawa diri sendiri. Boleh bawa diri sendiri. Jirim dengan jauhar ni samalah. Jauhar ni istilah perkataan ulama maqulatul asyarah.
Jirim ni adalah istilah ulama mutakallimin, ulama usuluddin. Itu sama je. Sama je jirim dengan jauhar ni. Adapun jirim dengan jauhar itu satu keduanya, yakni satu makna keduanya, jirim dan jauhar satu makna je, jirim dengan jauhar. Cuma jirim istilah ulama mutakallimin, jauhar istilah ulama maqulatul asyarah ataupun hukama. Seperti mana dia nak bandingkan jauhar jirim tu sama makna? Seperti wakah dengan selo. Wakah dengan selo. Wakah dengan apa? Wakah dengan selo. Wakah lah tempat duduk tu. Orang tahu, orang timur faham tu. Okey. Wakah, orang Kelantan panggil wakah. Sana panggil selo. Tu. Dua tu makna serupa. Okey, dua tu makna serupa. Okey. Macam kita apa dia? Macam kita kata bising dengan hingat. Hingat dengan bising sama. Hingat hang ni. Apa dia? Bising hang ni. Sama tu. Okey, nak dia bagi contoh lurah lagu tu je. Okey. Maka ditambahkan nama satu lagi, iaitu nama satu lagi tu jisim. Jisim pula. Jisim satu nama yang lain, iaitu jisim ialah perkara yang boleh dibelah bahagi. Kita dah jelas dulu lah. Jirim firid ialah benda yang tak boleh belah bahagi. Jisim boleh belah bahagi. Okey. Jadi jirim ni ada dua lah. Bagi dua, jirim firid dengan jisim. Maknanya setiap jisim itu jirim, tapi tidak semestinya jirim itu jisim. Sebab ada jirim firid, jirim yang tak terima belah bahagi, tapi dia panggil jirim juga. Tu okey. Habis. Okey, habis. Okey, kita berhenti takat tu dulu kot. Kita sambung perbahasan berkenaan dengan jisim itu apa dia pada esok hari. Sebab ada jisim ni antara ulama mutakallimin ahlus sunnah wal jamaah dengan falasifah beza, dengan ulama maqulatul asyarah tu beza. Jadi sambung pada esok harilah insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan, taufik dan hidayah daripada Allah taala untuk sambung pada esok hari pula insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.